Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, hari ini kumpulan kami akan membentangkan sebuah ulasan bagi kajian untuk subjek Tamadun Islam dan Tamadun Asia Tenggara. Tajuk pembentangan kami ini ialah bagi kajian ke arah negara bersatu padu peranan saya sebagai anak Malaysia. Dan kumpulan kami diwakili oleh 6 orang pelajar, dan ayolah kita mula pada ulasan kita, iaitu ke arah negara bersatu padu peranan saya sebagai anak Malaysia. Sebelum itu, ayolah kita fahami dahulu apakah itu perpaduan. Perpaduan ialah bermaksud penyatuan dan darjah serta jenis penyatuan yang dipamerkan sesebuah masyarakat ataupun kumpulan dan jiran mereka. Dalam konteks ini, perpaduan yang dimaksudkan ialah hubungan erat dan sifat toleransi antara kaum dan etnik yang berbeza untuk mewujudkan suasana yang harmoni dan aman damai. Seperti yang kita tahu, di Malaysia ini terdiri daripada pelbagai kaum dan agama, iaitu seperti kaum Cina, India, Melayu, Iban dan sebagainya. Jadi, perpaduan ini memangnya dekat dengan hati rakyat Malaysia kerana tanpa perpaduan, negara ini tidak akan aman dan harmoni. Jadi, kajian ini dilakukan bagi untuk menentukan tahap kekuatan tali persaudaraan dan perpaduan di kalangan rakyat Malaysia, serta untuk mengingatkan masyarakat tentang kepentingan perpaduan antara kaum dan agama yang pelbagai di Malaysia, dan juga untuk mengetahui tahap toleransi rakyat dalam menghadapi pelbagai situasi yang melibatkan perpaduan antara masyarakat yang berbilang kaum. Oleh itu, kajian ini dijalankan ke atas 30 orang responden melalui kaedah uji kaji ataupun soal selidik. Jadi, ayo kita ke slide yang seterusnya. Berdasarkan konsep perpaduan dan kesatupaduan sebagai anak Malaysia, terdapat beberapa jurnal artikel yang menarik pernah ditulis berdasar berteraskan tajuk ini. Artikel yang pertama ialah perpaduan perkauman yang membincangkan faktor perkauman dan usaha yang mewujudkan perpaduan nasional. Artikel yang kedua pula bertajuk kesan modernisasi ke atas hubungan kaum, mana artikel ini membincangkan impak modernisasi terhadap perjuangan ke arah perpaduan nasional. Dan artikel ketiga yang dirujuk di dalam kajian ini ialah kesederhanaan ke arah perpaduan kaum di Malaysia, di mana konsep wasatiyah ataupun bersederhana dalam Islam dijadikan sebagai elemen utama untuk mencapai perpaduan di dalam Malaysia. Beralih kepada slide seterusnya. Jadi untuk hasil kajian yang kami perolehi, daripada pernyataan pertama iaitu saya akan menjemput rakan saya untuk bersama-sama merayakan perayaan tanpa menggena warna kulit dan pegangan agama. Majoriti daripada responden menjawab setuju dan sangat setuju kerana masyarakat menunjukkan masyarakat di Malaysia ini mereka selesa untuk bergaul dalam kelompok yang terdiri daripada pelbagai bangsa. Contohnya dalam rumah terbuka, mereka sanggup untuk menjemput rakan mereka untuk sama-sama datang ke rumah terbuka tersebut. Pernyataan kedua adalah menjadi tanggungjawab saya untuk mempelajari tentang budaya dan adat resam kaum lain untuk mengelakkan perselisihan faham antara kaum. Ia menunjukkan bahawa masyarakat di Malaysia ini mereka memahami bahawa kita mempunyai keunikan dan kepelbagaian dalam budaya. Jadi dengan mengetahui benda-benda tersebut, mereka dapat mengelakkan daripada tersentuh daripada isu negatif dan seterusnya dapat mengelakkan perselisihan faham. Beralih ke slide seterusnya. Dalam slide yang seterusnya, walaupun saya bukan beragama Islam, saya tetap menerima dengan baik agama Islam sebagai agama rasmi negara Malaysia. Majoriti daripada responden menjawab sangat setuju kerana negara ini mengamalkan kebebasan agama, dan hal kebebasan agama ini sudah termaktub dalam perkara 11 Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Dan yang keempat, saya tidak kisah jika tugasan berkumpulan saya dianggotai oleh rakan-rakan yang bilang kaum. Majoriti menjawab sangat setuju kerana hal ini menunjukkan mereka mempunyai skill berinteraksi dengan baik dengan rakan yang bukan bangsa yang sama dengan mereka. Contohnya,
hal ini dapat digunakan dalam menguruskan hal pentadbiran negara dalam membangunkan negara Malaysia. Baiklah. Bagi soalan 9, grafik yang ditunjukkan menunjukkan bahawa majoriti daripada rakyat Malaysia tidak setuju akan pemilihan pemimpin berdasarkan kaum semata-mata dan bukannya atas kredibiliti pemimpin. Hal ini adalah perkara yang positif kerana rakyat Malaysia haruslah bijak memilih pemimpin yang layak untuk memimpin negara Malaysia ke arah negara yang maju. Oleh itu rakyat haruslah meletakkan segala isu perkauman di tepi semasa mengundi pemimpin untuk mengelakkan isu bersebelah. Grafik bagi soalan 10 adalah menunjukkan sebanyak 73.3% daripada jumlah responden iaitu majoriti. Responden sangat tidak setuju akan perbuatan polis yang menahan lelaki berkulit gelap itu dengan ganas hingga melibatkan kematian. Berita ini telah mengejutkan seluruh orang dalam dunia, termasuklah rakyat Malaysia. Oleh itu, rakyat Malaysia haruslah mengambil iktibar dengan menghormati semua orang dengan baik tanpa kira kaum, bangsa dan agama. Hal ini penting untuk mengekalkan kesejahteraan dan keharmonian negara Malaysia. Grafik bagi soalan 11 adalah saya sayang Malaysia. Majoriti daripada responden setuju dan sangat setuju akan pernyataan tersebut. Hal demikian kerana Malaysia adalah negara yang hidup berbilang kaum dalam suasana aman dan damai. Maka seluruh rakyat Malaysia bertanggungjawab untuk bersatu padu untuk mengangkat nama Malaysia ke pesada dunia. Seterusnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, adakah anda bersetuju bahawa kesalahan seseorang itu patut dijadikan pilihan kaum dan agama? Majoriti responden bersetuju iaitu tidak mengaitkan kesalahan dengan agama dan kaumnya. Hal ini menunjukkan bahawa responden sangat tidak bersertifikasi. Jadi dan agama juga majoritinya mengajar manusia untuk terbaik. Jadi tidak wajar untuk menyalahkan agama dan bangsanya. Terusnya, soalan saya tidak akan bersertifikasi terhadap seorang di atas kaum dan agama. Majoriti responden juga setuju untuk tidak bersertifikasi terhadap seorang di atas kaum dan agamanya. Contohnya dalam memilih pemimpin, nilai integriti perlu dilihat dan dipilihlah bukan berdasarkan kaum dan agamanya. Seterusnya, soalan ke-7, saya tidak akan teragak-agak membuat laporan podcast apa yang mengganggu keselamatan kaum Malaysia berkorban. Jadi hal ini menunjukkan ramai responden yang bersetuju untuk laporkan ke polis mengenai perkara ini. Jadi menunjukkan ramai responden yang berani dan tegas untuk mengelakkan kesalahan antara kaum. Terusnya, sebagai anak Malaysia, saya mahu negara ini akan bersama dan harmoni. Hal ini juga menunjukkan ramai responden yang setuju dan menunjukkan bahawa keharmonian negara itu sangat penting. Sebagai contohnya, apa yang terjadi pada peristiwa 11 Mei 1999 di mana peperangan antara kaum berlaku. Jadi hal ini menunjukkan responden tahu bahawa perkara ini perlu dilakukan. Seterusnya adalah cadangan untuk menambah baik perpaduan di Malaysia. Jadi ada terdapat 3 peringkat cadangan untuk menambah baik perpaduan di Malaysia. Yang pertama adalah melalui diri sendiri. Jadi individu hendaklah mengamalkan akhlak yang baik, iaitu tidak memulakan provokasi di antara kaum dan agama, dan juga melalui didikan di peringkat akaumbi, di mana peringkat didikan di akaumbi ini bermaksud didikan di sekolah seperti pendidikan moral dan juga pendidikan sivik dan kewarganegaraan. Kemudian melalui peringkat masyarakat, aktiviti-aktiviti kemasyarakatan seperti bergotong royong dan
rumah terbuka mampu untuk mengeratkan lagi persefahaman dan toleransi antara masyarakat yang berbilang kaum dan bangsa. Juga masyarakat hendaklah mengamalkan sikap bertoleransi antara satu sama lain seperti menghormati kegiatan agama masing-masing. Kemudian akhir sekali adalah melalui peringkat negara. Jadi setiap individu sama ada ahli politik maupun masyarakat itu sendiri hendaklah menjaga batas dalam berpolitik seperti tidak menyuarakan pendapat tanpa menyentuh isu-isu yang sensitif. Tuntasnya, perpaduan merupakan asas dan tunjang belakang kepada keharmonian negara Malaysia yang berbilang bangsa dan agama. Semua lapisan masyarakat hendaklah bekerjasama dalam menggembleng keringat dan bersatu padu dalam usaha untuk mengekalkan keamanan dan perpaduan yang sedia ada di Malaysia. Kerana kata pepatah, bercerai roboh, bersatu kukuh bercerai roboh. Sekian, itu sahaja daripada